yang lalukan buat mahasiswa UPSI untuk bersama dengan kita pada petang ini, yang mana pada petang ini kita ada Coffee Chat Series, yang mana biasa lazimnya kalau kita dengar Coffee Chat Series ni santai-santai je. Sebab kata orang Jawa, kita ngeteh petang-petang. Ngeteh petang-petang, yang mana kita penganjur ada sediakan di situ kopi dan sandwich untuk dijamu. Dan juga bersama dengan kita pada petang ini dalam Coffee Chat Series, yang mana kita fokuskan tentang STEM. Yang mana tetamu kita ada di sini yang Producer Teknologis Muhammad Syafiq bin Syadul Amar, Founder dan CEO Creative Minds Sdn Bhd. Berikan tepukan untuk saya. Sebenarnya dah lama bekerjasama dengan Encik Syafiq. Jadi lebih elok kita, orang kata tu, saya lebih gemar untuk memanggil Sir Syafiq. Boleh Sir Syafiq? Boleh. Okay. Nampak muda sikit lagi kalau Sir Syafiq. Alright. Okay. Seterusnya saya nak cek kehadiran lah. Saya tadi ada penonton daripada SMK PC. Sila apa SMK PC? Alright. Yang mahasiswa UPSI, sila apa tangan? Alright. Okay. Mungkin ada kawan-kawan yang baru datang, boleh ambil tempat duduk. Kita ada sediakan kopi dan sandwich sambil kita mendengar ataupun berdiskusi pada petang ini berkaitan dengan STEM. Bolehlah kita ngeteh orang kata petang-petang. Kita santai-santai petang ni, santai-santai sambil minum kopi, healing-healing gitu. Alright, sebelum saya pergi lebih lanjut, eloklah saya memperkenalkan panel kita pada hari ini, yang mana nama diberi tanpa persetujuan beliau. Betul lah tu, nama diberi tanpa persetujuan beliau, iaitu Muhammad Syafiq Syadul Amar, yang merupakan kadang-kadang orangnya yang merupakan founder dan CEO bagi Creative Minds Sdn Bhd. Okay. Beliau merupakan graduan Universiti Teknologi Petronas, yang mana mempunyai pengalaman bekerja di syarikat oil and gas yang juga merupakan syarikat antarabangsa. Beliau juga banyak berjumbang kepada kejayaan organisasi antarabangsa. Walau bagaimanapun, beliau yang mendalami terhadap bidang pendidikan dan keinginan beliau untuk melakukan perubahan, Sir Syafiq telah beralih dari karier industri kepada karier perusahaan sosial yang dinamakan Creative Mind. Sebagai pengasas Creative Mind, Sir Syafiq fokusnya terutamanya dalam bidang STEM pendidikan, yang mana mensasarkan revolusi sistem pendidikan di Malaysia. Dalam sumbangan Sir Syafiq di dalam bidang pendidikan, beliau menerima beberapa anugerah seperti Inspiring Professional and Leadership dan juga Malaysia Education and T-Bank Award. Beri tepukan untuk Sir Syafiq. Jadi dengan membekalkan experience yang sebegitu banyak, kelayakan akademik dan semangat beliau dalam mentransformasikan pendidikan, beliau juga bersemangat untuk memacu perkembangan bidang STEM dalam meneraju falsafah pendidikan negara. Baiklah, saya rasa bila bercakap tentang Sir Syafiq ni, orangnya berpengalaman, orangnya banyak experience tentang bidang teknologi dan sebagainya kan. So memang bukan tak salah ulang lah untuk kita memilih untuk bercakap tentang STEM. Jadi sebelum saya pergi ke sesi diskusi kita pada petang ini, Sir Syafiq sihat? Sihat, alhamdulillah. Alright. Seperti kita tahu, di Tanjung Malim kita ada kilang proton, dan antara kilang proton ni berfokuskan tentang otomotif, menghasilkan atau membuat kereta dan sebagainya. Dan kita tahu juga di Malaysia terkenal dengan Petronas, yang mana fokusnya oil dan gas. Tapi mungkin kita tak tahu apa sebenarnya Creative Mind ni. Betul tak? So hadirin sekalian nak tahu tak Creative Mind ni apa? Okey, jadi itulah soalan saya untuk siri yang pertama ini. Apa sebenarnya Creative Mind? Silakan Sir Syafiq. Okay, terima kasih Cik Syafwan sebagai moderator. Terima kasih juga kepada pihak UC dan pihak sekretariat yang sudi menjemput saya pada sesi petang ini.
terlebih dulu saya nak berkongsi lah sedikit tentang Creative Mind. Kalau siapa yang tak tahu, Creative Mind ni dia merupakan social enterprise yang mana kita beroperasi dari segi menjana kewangan, ada keuntungan, tapi dalam masa yang sama kita membantu perusahaan atau masyarakat. So social enterprise ni dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Perusahaan sosial lah, yang mana kita bermula sejak 2012. Lama lah, dah lebih 10 tahun. 2012 yang mana kita mula-mula ada center dekat Caras. Center tu kecil je, satu shop lot dekat atas. Kita buat kelas hujung minggu, Sabtu Ahad. Dan masa tu kita guna set Lego robotik. Siapa yang pernah dengar Lego Mindstorm? Pernah dengar? Kalau siapa yang pernah dengar Lego Mindstorm ni, dia robot Lego daripada Lego, tapi dia boleh buat robot. Dia boleh program, dia boleh sambung-sambung parts dan sebagainya. Jadi masa tu kita gunakan Lego Mindstorm sebagai medium pembelajaran lah. Bila kata STEM ni sebenarnya dia terlalu luas: sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Tetapi kita gunakan Lego Mindstorm di masa tu untuk sebagai platform untuk kita ajar budak-budak macam mana sains dan matematik tu berkait rapat dengan dunia robotik lah. Jadi bila kita buat kelas di hujung-hujung minggu tu, kita buat modul juga, modul pembelajaran. Sebagai contoh, yang simple yang selalu saya ceritakan, robot ni kalau kita nak pusing belah kanan kan, dia ada beberapa cara lah. Tetapi salah satu cara dia ialah menggunakan sudut degree kan. So, kalau kita pusing ke kanan, berapa degree sebenarnya. So dari situ benda-benda yang student-student dah belajar di classroom boleh dipraktikkan di kelas robotik tu. Jadi kita bermula dengan kelas-kelas macam tu, dan pada masa yang sama kita pergi ke sekolah-sekolah luar, sekolah-sekolah private dan international school. Pada ketika mula-mula kita pergi ke sekolah private international school ni sebagai vendor lah. Maksudnya kita pergi ke sekolah, kita bawa set robotik dan kita ajar. Dan di situ kita nampak banyak minat dan juga penyertaan daripada sekolah private international school ni. Akan tetapi kita ada kekurangan dari segi pergi ke sekolah-sekolah luar bandar. Jadi bila kita buat program dan sebagainya, ada kekurangan lah. Jadi dekat situ Creative Mind menggunakan pendekatan yang berbeza, yang mana kita berhubung rapat dengan syarikat-syarikat yang gergasi tadi, macam Telekom, UEM Groups dan sebagainya, untuk membuat program-program di luar bandar. Okay? Jadi dekat sini Creative Mind bukan sahaja ada center, ada pejabat, tapi kita juga ke sekolah-sekolah yang mana kita boleh melaksanakan program-program. Kadang-kadang budak-budak kat luar ni dia tak boleh nak ke pejabat kita, ke center kita. Jadi kita boleh ke sekolah. Dan di situlah sebenarnya Creative Mind mula berkembang. Kita ada operasi di sekolah. Kita juga ada beberapa trainers, yang mana sekarang ni Creative Mind kita ada berdaftar dengan NGO juga. Creative Mind ni maksudnya ada education dan juga ada NGO. So di sini walaupun nama brand Creative Mind tu dikenali ramai sebagai pendidikan STEM, tetapi kita ada banyak cara dan kaedah untuk kita pergi menyebar luaskan pendidikan STEM. Dekat situ banyak lagi lah program-program kita laksanakan dan sebagainya, yang mungkin saya akan ceritakan sedikit selepas ni. Tetapi itulah Creative Mind yang kita ketahui sekarang ni, memang berfokus tentang pendidikan sains, teknologi, engineering dan matematik. Baik, terima kasih Sir Syafiq. Itulah dia Creative Mind, yang mana fokus Creative Mind adalah terhadap bidang pendidikan STEM. Siapa tahu STEM tu apa? Stand for
Sains, betul. Teknologi, engineering dan matematik. Baik. Bercakap tentang robotik. Siapa minat robotik kat sini angkat tangan? Ada ramai tu. Yang kat belakang tu pun minat. Okey. Okey, terima kasih. Yang mana daripada ilmu yang kita belajar di dalam bilik darjah tentang sains, tentang matematik, kita aplikasikan di dalam robotik itu sendiri, di dalam inovasi-inovasi sains yang boleh kita ceburi bidang STEM ni yang meluas dan dia amatlah mendapat permintaan yang ramai, permintaan yang tinggi di kalangan industri. Baik, terima kasih Sir Syafiq atas respon yang mana kita dah tahulah Creative Mind ni fokusnya tentang apa. Jadi sekiranya hadirin sekalian ada yang berminat tentang STEM ni, bolehlah nanti menghubungi Creative Mind. Mungkin kita ada idea tapi kita tak tahu kita nak kembangkan idea itu, kita nak komersialkan idea itu dengan siapa kita nak rujuk. Mungkin salah satu company yang boleh kita rujuk adalah Creative Mind. Okey, kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Baik, berkaitan dengan STEM ni, saya yakin dan percaya kita mempunyai lapisan umur yang patut kita dedahkan dengan STEM, daripada kanak-kanak, remaja, belia, ataupun orang kata tu legend-legend. Mereka pun masih berminat dengan STEM ni sebenarnya. Jadi di peringkat ataupun di part Creative Mind, bagaimana Creative Mind mampu untuk membantu orang kata tu mengeksposkan memberi pendedahan bidang STEM ini kepada semua lapisan umur dalam masyarakat Malaysia. Okay, terima kasih Sopan. Soalan tu sebenarnya meluas. Kalau kita tengok di Malaysia ni kan, saya bila kita mula buat STEM ni, memang kita tertumpu di kawasan bandar lah mula-mula kita buat. Tapi bila kita dah start berkembang dan membuat program di luar bandar dan sebagainya, kita sedar yang sebenarnya Malaysia ni agak unik dari segi background pendidikan, dari segi sosioekonomik, dari segi geografi dan sebagainya. Kalau kita tengok Sabah Sarawak sendiri pun berbeza latar belakang dia. Jadi kalau saya nak komenkan sini dari segi umumnya, secara umumnya kita tengok di sepanjang Malaysia sendiri kan, belah-belah pantai timur pun kita kurang ke sana sebab dari segi logistik dan juga pergerakan lah. Tetapi kalau katakan STEM ni sebenarnya untuk kita minat, untuk kita menarik minat dia seawal yang boleh. Kalau boleh dari pendidikan, dari sebelum masuk sekolah lagi, dari tadika dan sebagainya. Di sini kalau kita tengok human nature kita sebagai manusia, memang kita akan minat benda-benda yang menarik dan juga secara semula jadinya itu sains, physics dan chemistry around of us. Tetapi di sini kita perlu menerapkan minat elemen kejuruteraan dan teknologi itu sendirilah. Terutamanya sekarang ni, kalau kita tengok sekarang semua orang ada smartphone. Tapi adakah kita nak jadi pengguna teknologi ataupun kita nak membuat satu teknologi yang baru? Di sini kalau kita serapkan nilai-nilai kita sebagai innovator dari masa yang awal, kalau kita tengok dalam masa 2-3 tahun yang akan datang, mungkin orang-orang ni akan menjadi innovator dan juga menjadi engineer dan sebagainya. Okay? Di Malaysia kita selalu cakap pasal high income nation kan, kita cakap pasal negara berpendapatan tinggi, negara yang mempunyai talent-talent yang bagus. Tetapi kalau kita tak serapkan nilai-nilai ni pada masa sekarang, saya rasa masalah-masalah seperti pekerja-pekerja mahir yang pergi ke luar negara dan sebagainya akan terus berlaku. Ini sebenarnya adalah salah satu usaha Creative Mind lah. Kita nak pastikan minat-minat dan usaha untuk minat STEM ni berterusan, selalu ada.
Walaupun kita menghadapi kekangan-kekangan seperti fasiliti di sekolah mungkin tidak memuaskan, ataupun mungkin dasar yang tidak kuat dan sebagainya, tapi kita perlu terus meneruskan minat-minat dan usaha ini supaya adanya lapisan-lapisan masyarakat yang masa akan datang yang akan menjadi pendukung STEM, dan juga it's going to be our vision lah untuk sambung high income nation yang saya cakap tadi. So, jadi kat sini saya rasa perlu banyak lagi usaha-usaha. Kita pun kalau buat secara sendiri di Creative Mind ni agak susah lah. Kita perlu bekerjasama dengan syarikat-syarikat luar, universiti kan. Termasuklah macam dengan UPSI. Creative Mind pun memang akan bekerjasama terus dengan UPSI untuk melahirkan tenaga pengajar dan juga tenaga mahir yang boleh kita terapkan pada masa akan datang. Jadi saya harap benda ni pun berterusan lah, yang mana pihak UPSI sendiri boleh membantu Creative Mind, membantu syarikat-syarikat lain dan sebagainya. Baik, terima kasih Creative Mind. Cukup murni, yang mana antara penerapan bidang STEM fokusnya terhadap bidang pendidikan. Ya, kita akan menjadi graduan pendidikan di UPSI. Tapi graduan pendidikan yang unik sebab kita ada Creative Mind di belakang kita yang sentiasa sokong untuk kita melahirkan seberapa banyak tenaga mahir, seberapa banyak para inovator yang mampu menghasilkan produk-produk inovasi yang akan orang kata tu begitu unik dan boleh kita ketengahkan di peringkat antarabangsa. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, STEM ni sebenarnya ada di sekeliling kita. STEM ini adalah kehidupan kita, yang mana hari-hari daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur semula, ada elemen-elemen STEM. Bagaimana kita minum air, bagaimana kita menjalani kehidupan, itu akan ada penerapan nilai STEM dalam diri kita. Cuma kita kadang-kadang perasan ataupun tidak perasan. Okay. Kita menyambut baik di UPSI, kita menyambut baik usaha Creative Mind, yang mana Creative Mind juga salah satu rakan sokongan kita di dalam bas pendidikan UPSI. Creative Mind telah kata tu menyediakan produk-produk berkaitan dengan STEM di dalam bas pendidikan, dan kita bas tu mobility. Kita round satu Malaysia untuk kita expose. Kadang-kadang sekolah ni kekurangan fasiliti. Dengan kekurangan fasiliti tu, apa STEM boleh bantu? Sebenarnya dengan nilai STEM yang ada pada diri kalian, sebenarnya kalian boleh mudahkan lagi kehidupan kalian. Contohnya kita ada masalah tentang tak cukup barang untuk buat sesuatu produk. Itu akan menguji kreativiti kalian untuk kita hasilkan produk yang menggunakan bahan terpakai, tapi dia mampu menjalankan fungsi yang sama seperti mana produk-produk baru. Itu antara contoh implementasikan nilai STEM dalam kehidupan kita semua. Baiklah, kita dah dengar daripada tadi apa itu Creative Mind. Dah tahu Creative Mind ini antara badan yang menyokong kepada bidang pendidikan STEM. Dan Creative Mind pun menyebut daripada pihak Sir Syafiq, yang mana kita perlulah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi kalaulah kita ada rakan-rakan, adik-adik, anak-anak yang daripada kecil, kita exposekan diorang tentang STEM ni daripada awal, supaya mungkin salah satu daripada mereka akan menjadi engineer, salah seorang daripada mereka akan menjadi angkasawan. Kita tak tahu yang akan terokai bidang STEM ini dan akan membanggakan bukan sahaja keluarga kita, tapi Malaysia juga dalam bidang STEM. Sebab kita kena mengejar bidang teknologi ini sebab dia berlaku dengan pantas dan cepat. Baiklah, saya rasa hadirin sekalian telah meminum kopi, secangkir kopi, dan disediakan dengan sandwich. So
bolehlah prepare soalan-soalan yang berkaitan dengan sesi kita pada petang ini, sebab kita akan ada sesi soal jawab ataupun Q&A session yang mana kita boleh tanya terus kepada Sir Syafiq. Mungkin kita kurang sikit, kita nak tanya soalan berkenaan dengan STEM tapi kita tak tahu macam mana nak tanya. So dengan melalui sesi inilah peluang untuk adik-adik, tuan-tuan dan perempuan bertanya soalan khususnya kepada bidang STEM ini. Baik, kita nak pergi ke soalan yang terakhir, yang mana Sir Syafiq datang daripada industri, kemudian mencuburi counter kepada Creative Mind untuk kita explore tentang pendidikan STEM. Daripada perjalanan itu, bagaimana ataupun apakah cabaran yang selain daripada kekangan daripada yang luar bandar itu semua, apakah cabaran-cabaran yang boleh Sir Syafiq ketengahkan lagi untuk kita sama-sama membuka mata, kita mengagungkan ataupun kita highlightkan lagi STEM ini dalam pendidikan di Malaysia khususnya. Silakan Sir Syafiq. Okay, soalan dia cabaran. Cabaran. Sebenarnya di Malaysia ni banyak platform pertandingan dan juga inovasi lah, pertandingan robotik, pertandingan inovasi yang sedia ada. Berbanding dengan masa mula-mula kita buat Creative Mind dulu, zaman 2012, orang tak tahu pun STEM tu apa. Berbanding dengan tahun-tahun 2-3 tahun sekarang ni, saya rasa awareness tu sudah ada. Dan banyak juga platform-platform yang diketengahkan. Of course, cabaran dia sendiri adalah dari segi sistem pendidikan kita, yang mana STEM ni dia bukannya sebagai mainstream, dia masih dianggap sebagai co-curriculum. Yang menjadi cabaran dia ialah bila adik-adik nak join pertandingan dan juga menceburi STEM, kita masih ada sains, matematik, pembelajaran di sekolah, tetapi bila kita nak praktikkan STEM ni, dia definisi STEM ni dia cross disiplin tau. Maksudnya dia ada maths, sains, RBT, semua dalam satu aktiviti. Di sini kita tak ada satu sistem yang mengatakan atau mata pelajaran lah yang kata okey ni STEM, tak, belum lagi. Saya rasa pihak Kementerian Pendidikan sendiri pun tengah mengkaji benda ni, tetapi dia bukan mudah. Kenapa kita boleh bawa benda ni? Sebab kita sebagai orang luar, kita boleh membuatkan satu produk yang cross disiplin, yang merupakan satu sistem pembelajaran yang kita boleh associatekan, kita boleh kaitkan dengan sains, matematik, RBT, coding dan sebagainya. Di sini kalau katakan adik-adik dan ataupun anak-anak yang ingin masuk pertandingan, dia masih jatuh di bawah co-curriculum lah. Kalau dia how good is a person in STEM pun, dia masih belum jadi nilai pembelajaran sebagai exam. Dia tak boleh menggantikan exam lagi. Kita pun kita tak boleh recognize benda ni sebagai pembelajaran di dalam classroom. Itu antara cabaran yang paling utama. Jadi kalau kita tengok, kalau kita buat program STEM ni, kadang-kadang kita associatekan dia dengan keusahawanan, kreativiti dan sebagainya. Dan benda tu adalah nilai-nilai tambah yang selalu saya anggap maybe di dalam bilik darjah tidak boleh diajar. Tetapi kalau kita masuk pertandingan-pertandingan dan juga inovasi macam ni, kita akan dapat belajar. Jadi walaupun ada cabaran, tetapi ada juga silver lining dia lah, ada jugalah kebaikannya, yang mana kalau kita masuk pertandingan-pertandingan macam ni, kita dapat nilai-nilai tambah tersebut. Jadi untuk Creative Mind sendiri, of course kalau kita buat program di sekolah-sekolah dan sebagainya, kita perlu dapat sokongan Kementerian Pendidikan. Itu pun sendiri merupakan salah satu cabaran yang kita perlu hadapi. Tetapi Alhamdulillah, saya rasa Kementerian pun banyak menyokonglah program-program STEM. Dan kami sendiri telah
bekerjasama dengan KPM sudah bertahun-tahun lah. Jadi bila kita buat program tu sebenarnya agak mudah berbanding dengan program-program lain. Kalau kita nak tengok dari segi cabaran pembelajaran STEM sendiri secara menyeluruh berbanding dengan negara-negara lain, of course kekangan kewangan yang macam saya kata tu adalah something yang kalau kita ada sokongan kewangan itu sebenarnya sangat membantu. Sebab kalau kita cakap teknologi ni, dia memang tak boleh lari dengan benda-benda yang latest lah. Kita mesti nak belajar benda-benda yang terbaru kan. Kita nak buat coding iPhone pun kita ada smartphone. So kalau kita ke luar bandar, ke sekolah luar bandar dan kita nak mengajar teknologi coding tapi sekolah tu sendiri tak ada infrastruktur ataupun internet connectivity, itu sendiri merupakan cabaran. Of course di Creative Mind, saya just nak berkongsi lah, kita selalu menganggapkan cabaran ni sebagai salah satu benda yang kita boleh atasi. Jadi kalau dulu 2-3 tahun lepas kita tak ada internet connectivity di sekolah, sekarang ni kita dah ada Starlink kan, kita ada internet gunakan satelit. Kalau katakan tak ada infrastruktur, kita sendiri boleh bawa laptop. Dan pada masa sama kita ada rakan-rakan korporat lain yang sudi menderma laptop-laptop lama. Ada beberapa sekolah yang telah menerima refurbish laptop program daripada syarikat melalui Creative Mind. Jadi nak kata cabaran tu sebenarnya memang ada cabaran. Semua program yang kita akan buat ni memang ada cabaran-cabaran tersendiri, tetapi di sini kalau kita bekerjasama dengan pihak syarikat, kita bekerjasama dengan pihak universiti, insyaAllah cabaran tu akan berkurangkan lah, akan jurang tu akan kurang lah. Dan saya nampak di sini sekarang ni banyak syarikat-syarikat banyak cuba bekerjasama dengan sekolah kan, ada program sekolah anak angkat, program CSR dan sebagainya. Itu antara step-step yang cuba dibuat untuk merapatkan jurang-jurang dalam pendidikan STEM itu sendiri. So kalau ikutkan benda-benda ni, macam saya kata tadi, perlu berterusan lah. Kita tak boleh stop dan give up. Sebab the moment kita berhenti usaha-usaha tu, memang kita akan stagnan dan dunia sentiasa akan berubah, industri sentiasa akan berubah. Tapi kalau dalam bidang pendidikan yang kita sendiri tak ubah dan kita tak terus berubah, jadinya kita akan jadi macam ni lah. This is where kalau kita tengok banyak graduan-graduan yang orang selalu kata graduan ni tak update dengan industri dan sebagainya. Dia sebenarnya bukannya masalah dari segi graduan sendiri, tapi sistem pendidikan kita pun tidak berubah sepantas industri. Kalau kita dapat berubah secara aktif, secara proaktif, dan insyaAllah benda ni akan jurang-jurang ni akan berkurangkan lah. Dan saya percaya di Creative Mind kita buat benda-benda ni adalah sebagai jambatan untuk menghubungkan pihak industri, pihak universiti ke sekolah-sekolah lain. InsyaAllah yang itu kita akan cuba dan terus cuba di masa akan datang. Baik, terima kasih Sir Syafiq. Itu dia yang mana Creative Mind ini merupakan jabatan daripada kita untuk kita explore tentang bidang STEM. Melalui Creative Mind, mungkin kita akan bekerjasama dengan pelbagai industri di belakang Creative Mind. Seperti yang Sir Syafiq sebutkan tadi, ada sekolah-sekolah yang dapat menerima refurbish laptop, yang mana keperluan teknologi adalah laptop, device-device atau gadget-gadget yang terkini yang kita boleh pakai untuk kita explore ataupun kita tahulah kita nak akses benda-benda yang berkaitan dengan coding dan sebagainya. Itu semuanya memerlukan infrastruktur dan fasiliti ataupun keperluan seperti laptop dan sebagainya. Jadi bila Sir Syafiq kongsikan cabaran daripada mula-mula menumbuhkan Creative Mind, berbagai halangan yang dilalui oleh Creative Mind untuk sampai ke tahap ini. Sama juga macam kita semua dalam kehidupan, setiap hari kita ada masalah.
Setiap hari kita akan jumpa masalah, tapi cara kita untuk menyelesaikan masalah itu menjadi cabaran untuk kita. Bagaimana kita nak menguji pemikiran kita atau menguji tahap kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah. After masalah tu settle, kita dah achieve something, betul? Sama juga macam kita nak buat sesuatu inovasi, kita ada idea. Contohnya ada masalah, kita nak bersihkan tingkap yang tinggi di dalam rumah kita. Tingkap tu tinggi. Apakah gadget-gadget yang kita boleh buat untuk kita bersihkan tingkap tu? Itu akan menguji kita macam mana kita nak berfikiran lebih kreatif untuk kita selesaikan masalah itu. Kita ambillah batang yang panjang ke, dengan batang yang panjang tu kita tambah dengan alat-alat yang lain untuk kita selesaikan masalah kita, untuk kita selesaikan kita punya objektif kita, iaitu kita nak bersihkan tingkap itu pada aras yang tinggi. Itu adalah contoh masalah dalam kehidupan yang boleh kita jadikan satu masalah itu dan kita inovasikan sesuatu produk untuk kita fix the problem. Baik, ini adalah nilai-nilai yang kita perlu terapkan, berfikiran kritis dalam diri kita untuk kita explore, untuk kita masuk bidang STEM ini. Sebab saya pasti yakin teknologi akan sentiasa ke depan. Sama ada diri kita cukup bersedia ataupun tidak sahaja untuk kita sesuaikan dengan teknologi yang terkini. Of course lah kita nak pakai iPhone yang latest. Come on. Akan kita nak pakai istilah iPhone yang tak up to date kan. Jadi kita kena bergerak seiring dengan teknologi yang terkini. Dalam kita bergerak seiring itu, kita perlulah orang kata pemikiran kita, tahap kita berfikir perlu kita asah untuk kita bergerak seiring dengan teknologi. Barulah dia jurang itu tak lari jauh. Itu antara nilai-nilai yang kita tak nampak, yang kita boleh melalui bidang STEM inilah, melalui orang kata tu, bila rakan-rakan kita ceburi bidang STEM, jangan kita bercakap kata kenapa nak ceburi bidang STEM ni, apa dapat. Sebenarnya bila kita ceburi bidang STEM inilah, kita boleh pergi lebih jauh. Kita boleh hasilkan produk-produk yang kadang-kadang tak terfikir di akal. Bagaimana Starlink start dengan kita sediakan internet melalui satelit. Bagaimana dekat luar bandar pun boleh dapat Mbps yang laju contohnya. Itu ada masalah, dia buat dia cuba fixkan dengan idea-idea yang baru, dan alhamdulillah masalah itu selesai dan teknologi itu pula menjadi income kepada company itu. Itu juga antara contoh company yang akan berjaya, Starlink ataupun SpaceX. Mungkin di hadapan saya ni, melalui STEM jugalah kalian dapat menceburi bidang perusahaan, jadi businesswoman, businessman. Melalui bidang STEM ini kadang-kadang kita mempunyai cabang yang besar. Bukan sahaja kita nak fokus pendidikan STEM dalam kanak-kanak ataupun peringkat sekolah, kita juga nak menerapkan nilai-nilai keusahawanan kepada orang-orang yang menceburi bidang STEM. Alright, jadi mungkin ini adalah soalan yang terakhir sebelum kita ke sesi Q&A session daripada kita punya penonton. Jadi daripada cabaran perjalanan daripada mula sehingga kini Creative Mind, mungkin Sir Syafiq nak sampaikan apa harapan Sir Syafiq terhadap generasi muda pada hari ini dalam bidang pendidikan STEM khususnya. Sebab kita tahu kita dah didedahkan dengan teknologi seperti ChatGPT, nak buat homework pakai ChatGPT dah sekarang. Lepas tu nak buat assignment pun pakai ChatGPT dan sebagainya. Mungkin harapan Sir Syafiq kepada generasi muda, bagaimana nak menggunakan teknologi itu dalam menggunakan teknologi itu dengan sama-sama kebijaksanaan itu untuk menyelesaikan masalah itu seiring. Jadi silakan Sir Syafiq, harapan kepada generasi muda. Okey, soalan tu menarik sebab kalau kita tengok dari segi evolusi teknologi kan, kalau kita tengok teknologi makin berkembang, tetapi kalau kita nak pastikan kita ni seiring dengan perkembangan teknologi, kita kena always up to date lah. Teknologi ni sebenarnya kalau kita tengok some of the
knowledge and the technology itself, dia sebenarnya ada yang terbuka dan percuma. Contohnya ChatGPT sendiri, ChatGPT itu sebenarnya free je. Kalau kita ambil yang free package, ada premium tapi ada yang free ya. Dan juga ada beberapa tools lah ataupun teknologi macam sekarang ni ada Canva kan. Dulu kalau ikutkan saya belajar editing image semua tu pakai belajar Photoshop apa semua kan. Tapi sekarang ni banyak tools yang available yang free. Contohnya macam Canva, Tinkercad is one of the tools yang saya Creative Mind selalu ajar. Yang mana benda-benda ni sebenarnya asas kepada teknologi yang mana kalau kita bekerja lepas ni, benda-benda tu, skill tu akan diguna pakai. Saya berpengalaman di oil and gas ni, bila kita tengok, saya boleh relate kan lah sebenarnya. Kalau bila seseorang tu ada skill yang basic, dia pergi ke tools yang berbeza pun dia masih boleh menyesuaikan diri. Kenapa? Sebab konsep, contohnya macam kita belajar pasal coding kan, kita pergi ke syarikat, let's say Cisco, it's a big company, Cisco. Pada masa yang sama, company itu mungkin akan menggunakan teknologi atau peralatan yang lain, tetapi konsep of coding, programming itu sebenarnya sama. So apa yang kita pernah alami dan kita tengok, kalau boleh kita nak pastikan student-student ataupun anak-anak kita ni ada satu mampu belajar lah, dia boleh belajar dengan dia boleh adapt dengan teknologi dan sebagainya, dan kedua dia boleh berfikiran secara kreatif. Walaupun berbagai-bagai tools dan teknologi available, tapi dengan kreativiti tu macam-macam kita boleh buat, macam-macam kita boleh produce dan juga keluarkan kan, kita boleh mempraktikkan balik ilmu tu. Jadi dekat sini kalau kita tengok cabaran-cabaran untuk masa depan ni, yang mana saya harap anak-anak dan adik-adik boleh cuba bangunkan ialah, satu, kalau boleh kita try to be adaptive lah. Teknologi ni memang berubah, tapi try to change with the technology. Okay? And then second thing is try to be creative lah. Kreatif ni sebenarnya macam team Creative Mind sendiri, kita orang kalau ada masalah pun kita memang boleh solve kan, sebab kadang-kadang kita perlukan pendekatan yang berbeza-beza, tetapi daripada apa yang kita ada tu kita boleh cuba selesaikan. Sama juga nanti dalam industri masa kita bekerja nanti, majikan kita ni dia takkan cakap okay, bagi buat A, B, C, D. Dia akan dia nak pastikan kita boleh cuba selesaikan. Di situ sebenarnya kalau kita boleh tunjukkan kita punya value, boleh bekerja di sini, kerja kita takkan digantikan oleh robot. Kita selalu cakap macam dalam masa akan datang kerja-kerja kita ni akan digantikan dengan robot. Memang betul, our job will be replaced by robot. Tetapi cara kita nak mengatasi benda tu ialah janganlah buat kerja yang robot boleh buat. Faham tak? Kita cuba berikan solution ataupun if possible kita buat sendiri pula robot. We try to automate the system kan. Saya nak share satu pengalaman masa saya bekerja dulu. Bila saya buat dulu dekat Slumberjee, saya adalah technical manager. Okay? So technical manager ni kerja saya ialah untuk memastikan kerja-kerja drilling, kerja-kerja cari gali minyak dekat negara-negara. Saya ada dalam 16 negara, Thailand, Malaysia, Filipina, dan setiap tu ada engineer masing-masing tau. Tapi kerja saya ni kena ambil report masing-masing dan compile hantar ke HQ. Di sini saya punya solution ialah saya cuba automatekan workflow tu masing-masing. Maksudnya tak ada orang tak buat kerja secara manual, tapi saya automatekan kerja tu. Jadi satu, kerja saya senang. Yang kedua, dia memberi analisis. Dalam masa yang sama dia boleh beri analisis kepada manager saya.
Dan ketiga, saya sendiri manage benda tu supaya saya tak pening kepala kejar seorang-seorang engineer tanya project mana dan status dan sebagainya. So dekat situ kalau kita tengok disebabkan sistem tu, satu, kerja saya tidak efisien. Walaupun kerja saya tu digantikan oleh robot, tapi saya manage robot tu, saya manage sistem tu sendiri kan. Dan at the same time, dalam masa yang sama kita bagi value kepada majikan kita, bagi analisis dan sebagainya, supaya dia boleh membuat decision making yang lebih cepat. So di sini sebenarnya kita nak pastikan tenaga-tenaga kerja kita ni ataupun adik-adik anak-anak kita ni boleh mampu buat benda tu, mampu menghasilkan sesuatu yang boleh mudah, yang memudahkan urusan kita, dan masa yang sama boleh memberi value kepada urusan kita. So itulah dia. Kalau kita tengok benda tu, the very fundamental, the very basic of thing is STEM. Kalau kita boleh mempraktikkan balik science, technology, engineering dan maths, benda tu akan menjadikan urusan kita lagi mudah lah. Jadi harapan saya sebenarnya, kalau if you want to make sure that you are relevant, try to embrace technology and be creative and so on. Betul? Kita perlulah menjadi unik, yang mana even kita ada teknologi yang secanggih mana sekalipun yang akan menggantikan kita, bila kita ada nilai keunikan itu sendiri, teknologi tak mampu untuk mengambil kita punya pekerjaan dan sebagainya. If you want to change the system, you have be part of the system. Macam tu jugalah dalam bidang STEM ini. Kita nak kuasai bidang STEM, kita kena mula menceburi secara perlahan-lahan dalam bidang STEM, baru kita nampak nilai positif yang ada dalam bidang STEM ni, yang mampu membantu kita membuat kerja dengan lebih efisien, lebih mudah dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, kita rasa CD untuk kita bertanya soalan kepada Sir Syafiq pun telah pun tamat. Sekarang tibalah masa untuk kita membuka ruang dan peluang ini, diskusi pada petang ini yang dalam keadaan yang santai sahaja, untuk kita buka peluang kepada penonton untuk bertanyakan soalan secara terus kepada Sir Syafiq berkenaan dengan bidang STEM. Jadi saya mempersilakanlah kepada sesiapa untuk bertanyakan soalan. Ada? Ada mikrofon lebih ke? Nak mikrofon? Okey, ada mikrofon lebih. Okey, boleh memperkenalkan diri, nama, daripada mana, dan terus kepada soalan. Silakan. Adik daripada SMKBC. Silakan. Nervous. Tarik nafas. Kita santai-santai je, jangan rasa tertekan. Malu ke nervous ni? Apa je mic tu? Yang malu-malu, silakan. Okey, angkat baju putih. Adik baju putih ni. Silakan. Apa, tanya je apa? Sebab this is a open session. Boleh beri nama dulu. Nama siapa ni? Zalfa Faida. Okey. Daripada mana? Daripada SMK Kota City. Kota City. Okey. Terus kepada soalan. Tanya yang simple-simple pun tak apa. Contoh untuk pekerjaan yang STEM lah. Contoh pekerjaan dalam bidang STEM selain pada engineering semua tu. Nak tanya tentang peluang pekerjaan sekiranya menceburi bidang STEM, betul? Okey, terima kasih kepada adik. Siapa tadi?
Siapa nama? Zalfa. Zafa daripada SMK Potong City. Itu dia soalan yang pertama daripada penonton kita, berkenaan peluang pekerjaan sekiranya kita menceburi bidang STEM. Kita nak terus menjawab ataupun nak persoalan lagi? Terus menjawab. Kalau ada soalan. Ada soalan lagi? Kita nak kumpulkan soalan dulu. Ada? Yang belah sini ada? Ada ke? Masa kita menjawab dulu lah. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izam dari Sekolah Pointon. Sihat tuan. Berkaitan dengan STEM ni, sebab kalau di bidang pustakawanan ni sebenarnya kita ada satu ruang dinamakan makerspace, tapi di library kursi kita ada lagi ruang tu. Makerspace tu saya nampak macam ada ira-ira semacam STEM juga, sebab makerspace kita ada fokus juga untuk robotik dan juga bidang-bidang lain lah. Mungkin apakah pandangan tuan ataupun saranan tuan kalau kita nak mulakan makerspace ataupun STEM tu di library? Mungkin kecil-kecil dulu kan, macam ni kita nak mulakan benda tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas soalan. Kita terus untuk jawablah. Okey. Saya nak jawab yang pasal peluang pekerjaan tu lah. Okey, adik pernah dengar perkataan industri revolusi 4.0? Pernah dengar? Kebanyakannya pernah dengar, tapi kalau yang tak pernah dengar tu saya bagi tahulah. Industri revolusi 4.0 ni dia berasaskan teknologi sekarang lah. Dia ada banyak sebenarnya kalau kita tengok bawah Kementerian Perdagangan. Dia ada AR, VR, lepas tu dia ada robotik, dia ada cloud computer, dia ada supply chain, ada few, ada yang tertinggal, ada few lagi lah. Dan saya rasa dalam 12 cabang, salah satunya mungkin robotik ataupun 3D printing. So kalau kita tengok pasal IR 4.0 ni sebenarnya ialah lanjutan daripada STEM. Kalau STEM ni, kalau kita cakap ni, kebanyakannya dia sampai sekolah dan universiti. Tetapi lepas belajar ni, sebenarnya orang tak cakap-cakap pasal STEM, sebab STEM ni dia more into pembelajaran di sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya lah. Kalau the moment kita ke universiti, dia punya pillars tu dia dah jadi besar. Maksud dia di sini ada 3D printing, ada and teknologi ni adalah teknologi yang baru, yang kalau ikutkan 10 tahun lepas mungkin tak ada, tapi 10 tahun yang akan datang akan lagi banyak lagi peluang pekerjaan. So dekat sini sebenarnya kalau kita ketinggalan dari segi pendidikan STEM, siapa yang akan pergi ke industri-industri ni? Cuba kita fikir. Sebab di sinilah kalau kita tengok syarikat-syarikat, saya bagi contoh General Electric, pernah dengar? GE ni dia buat kapal terbang, dia buat kabin, dia buat sayap, dia buat enjin dan sebagainya. Dulu dia pakai different teknologi, sekarang ni dia pakai 3D printer, yang mana kalau kita tak reti nak mengaplikasikan teknologi 3D printer tu, memang syarikat GE ni akan ke negara-negara yang ada kepakaran lah, senang cerita. So apa yang saya nak cuba sampaikan kat sini ialah, kalau kita nak tahu peluang pekerjaan, kita tengok cabang-cabang IR 4.0 tu, yang mana cloud computer kan. Kalau pernah tahu Amazon AWS, Amazon Web Services adalah salah satu syarikat cloud computing yang baru buka kat Malaysia, investment dia. Dan definitely syarikat tu akan mencari tenaga mahir di Malaysia yang tahu pasal cloud computing. So dekat sini kalau kita tak mahir dalam STEM dan kita tak ambil jurusan STEM di universiti dan sebagainya, peluang pekerjaan tu akan dapat ke orang lain lah. Dan kalau kita tak mencuburi bidang tu,
syarikat ni akan ambil tenaga pekerja dari luar negara. So di sini again ketidakseimbangan yang saya kata bermula tadi, dan saya harap kalau boleh adik-adik dan anak-anak semua, the reason why kita menceburi pihak STEM ni supaya bila di pendidikan tinggi nanti kita boleh menceburi jurusan-jurusan STEM dan seterusnya pergi ke peluang pekerjaan yang berdaya saing, kan? AWS kalau kita tengok dia invest in billions dekat pelaburan di Malaysia. Dia nak buka syarikat, dia nak buka support center dan sebagainya. So teknologi seperti cloud computer, AR, animation and so on, this is going to be a big business, going to be a big industry in the next 10 years. Dan insyaAllah kalau kita berada di dalam STEM, kita akan menjadi salah satu pekerja mahir lah. Saya harap soalan tu menjawab lah, kan? Dan untuk soalan doktor untuk maker space, kan? Okay, maker space ni sebenarnya adalah saya ada peluang pergi ke beberapa maker space di universiti lain, tapi saya punya benchmark selalu dekat Stanford lah. Saya pernah pergi yang Stanford yang dia panggil Design School, yang mana makerspace ni sebenarnya yes, dia ambil konsep of reka bentuk dan sebagainya. Dia ada elemen teknologi seperti 3D printer, ada design machine dan sebagainya, dan konsep tu sebenarnya kalau kita nak laksanakan di universiti ataupun di library, saya rasa itu ada inisiatif yang sangat baik. Cuma selalunya benda ni perlu diterapkan sekali elemen keusahawanan lah. Sebab bila pelajar-pelajar ni come up with innovation, prototype dan sebagainya, di sini diorang kena belajar juga memasarkan dan menjual produk-produk yang mereka hasilkan. Dan makerspace ni selalunya juga di support oleh syarikat-syarikat lain, syarikat-syarikat luar. Sebab kadang-kadang company-company ni dia ada masalah. Dia ada masalah InDesign dan sebagainya. Dia boleh menyatakan masalah tu dekat makerspace tu, dan mungkin student-student boleh pergi dan juga try to dapatkan inspirasi sebagainya. Jadi untuk pembinaan makerspace tu sendiri sebenarnya adalah straightforward, tetapi untuk menambahkan value di makerspace yang saya tengok di Stanford, di NUS dan sebagainya, diorang ada element of collaboration juga. Bukan sekadar dia buat makerspace banyaknya ada dekat universiti dan sebagainya, tetapi kalau diterapkan kolaborasi luar, seperti macam saya kata tadi, keusahawanan dan juga syarikat-syarikat luar. Kita Proton City dekat, kan? Proton, saya cadangkan mungkin Proton boleh bekerjasama juga, kan? Yang mana mungkin kalau Proton ada masalah dari segi design, dari segi masalah inovasi dan sebagainya, mereka boleh bekerjasama dengan makerspace ni. Itu salah satu usaha yang saya rasa bukan saja kita buat makerspace untuk sekadar ada, tetapi ada hasilnya. Kita boleh tengok 2-3 langkah ke depan, kan? Daripada hasil makerspace ni, student hasilkan apa yang boleh diketengahkan, dikomersialkan sebagainya. Saya harap itu menjawab soalan, itulah. Terima kasih Sir Syafiq atas jawapan yang diberikan kepada persoalan yang dikemukakan tadi. Okey, kita ada yang mana pengajar disediakan hadiah untuk para penonton yang dapat menjawab soalan. Jadi ada pop quiz lah di petang ini, yang mana sekiranya anda ingin menjawab soalan ini, bolehlah angkat tangan dan ambil mic dan terus menjawab, dan pengajar akan beri hadiahlah kepada anda. So kita teruskan dengan pop quiz kita. Okey, soalan yang pertama, apakah itu STEM? Alright, akan adik dia. Okey, nama daripada mana?
Dengan saya Anisha Husna Aisyah Husna, dari SMK Potong City. SMT Potong City. Okey, terus pada jawapan. Apakah itu STEM? STEM, Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Okey, betul ke Syafiq? Okey, betul. Boleh tepukan. Okey, so, nanti akan pengajar akan berikan hadiah. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, tadi kita dah cerita panjang lah tentang dalam sesi kopi chat series kita. Okey, benda ni senang, simple je. Okey, apakah itu creative minds? Siapa nak jawab? Apakah itu creative mind? Okay, siapa salah jawab? Founder dia dekat sini ni. Right, boleh try. Tak salah untuk kita mencuba. Mungkin jawapan kita itu betul, mungkin hampir betul. Kita buka kepada para penonton, siapa-siapa nak mencuba. Yang baru datang mungkin dah tahu dah pasal creative mind ni. Terus kita menjawab, apakah itu creative minds? Cuba je. Cuba je. Adik-adik daripada Potong City nak cuba lagi ke? Boleh? Boleh terus kepada mikrofon untuk menjawab soalan yang kedua. Apakah itu creative mind? Rasa sempat kau Google lagi. Sempat ya Google lagi. Boleh? Ada yang nak cuba menjawab? Silakan, silakan. Okey, nama, daripada mana, dan terus kepada jawapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Syahid Abdul daripada College Vocational Civil Road. College Vocational. Jawapannya adalah satu syarikat yang mengetengahkan STEM ini dalam pendidikan. Okey, kita check answer, betul? Syafiq. Okey, so Syafiq kata betul. Beri tepukan untuk adik daripada KB Civil Road. Okey, nanti klaim segera hati hadiah dengan penganjur. Okey, soalan yang seterusnya. Apakah antara teknologi yang berkait dengan bidang STEM? Apakah teknologi yang berkait dengan bidang STEM? Right. Siapa nama dia? Anisha Alisha. dari SMK Potong City. SMK Potong City lagi. Okey. Robotik. Antara contoh teknologi yang berkaitan dengan bidang STEM, jawapan Alisha, robotik. Ya. Betul saya Syafiq kan? Okey, betul. Boleh tepukan untuk Aisyah. Okey, kita ada soalan seterusnya. Tadi soalan ni pun rasanya penonton dah tanya. Apakah peluang pekerjaan yang berkaitan dengan bidang STEM? Nama saya Nur Balkis. Balkis. Peluang pekerjaan ia ialah engineer. Engineer. Balkis cita-cita apa? Tak tahu lagi. Okey. Ya. Okey, boleh claim hadiah dengan ganjur. Okey. Soalan seterusnya. Berkaitan dengan topik kita pada hari ini, STEM. Maybe dalam diskusi tadi kita dah sebut, dalam kita membuat robotik, apakah ilmu-ilmu yang kita perlu terapkan dalam kita membuat robotik? Mungkin ada siapa tahu? Nak buat sesuatu robotik tu kita perlukan ilmu apa? Berikan satu ilmu yang kita boleh kuasai untuk kita menjalankan robot tu. Tu, ni ada kat sini. Alright. Jawab yuk. Yuk. Jawab. Nama Ahmad Haris. Cara dia berfikir secara kreatif dalam teknologi. Berfikir Secara kreatif dalam teknologi. alright, betul Syafiq. Terima kasih. Daripada mana tadi? Daripada Benam Jaya. Benam Jaya. Jauh ke tu Benam Jaya ke sini? Okey. Kita ada tinggal berapa lagi penganjur? Satu lagi soalan. Satu lagi soalan. Mungkin soalan daripada Sir Syafiq.
berkaitan dengan STEM juga. Okey, mungkin saya nak buka peluang kepada pelajar UPSI. Okey, fakulti mana yang memfokuskan STEM? Ada pelajar UPSI di sini, mungkin yang tengah belik-belik buku nak jawab, atau mungkin daripada staf sendiri nak menjawab. Ada ke? Belakang dekat tangan. Ada yang kat tangan tu. Boleh paskan mic kepada dia. Fakulti mana yang fokuskan STEM ni? Sebutkan fakultinya. Nama saya Azizi daripada Fakulti FSM dan Fakulti FSM juga jawapannya. Alright, betul. Fakulti Sains Matematik antara lah yang fokuskan STEM. Kita ada banyak lagi fakulti yang fokuskan STEM. Kita ada FDB, FKFT dan fakulti-fakulti lah yang menyokong untuk pendidikan STEM, untuk kita ketengahkan dan kita nak expose kepada kanak-kanak ataupun generasi muda tentang STEM ini. Saya kira itu sahaja sesi untuk petang ini. Berikan tepukan yang menggemuruh untuk panel kita, Sir Syafiq. Jadi selesai untuk sesi kopi chat series yang diajukan oleh PTB dan kerjasama daripada Pusat STEM. Saya serahkan kembali kepada saudara pengurusi majlis. Terima kasih.